Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Muhammad Rasdi, dan pada video kali ini saya ingin membuat ulasan tentang kenyataan Ketua Penerangan PAS Saudara Ahmad Fadli yang mengatakan bahawa mudahlah orang Melayu buat keputusan bila kerjasama PH-BN kekal, kata PAS. Jadi sebelum saya buat ulasan, mari kita lihat senario kenyataan ini. Jadi dalam suatu kenyataan, Ahmad Zahid Hamidi telah menyatakan bahawa Barisan Nasional dan juga UMNO akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan hingga ke pilihan raya yang akan datang. Jadi sebagai kerajaan sekarang ini dan juga berterusan. Jadi di sini adalah senario yang digunakan oleh Ahmad Fadli untuk memberi suatu senario lain, iaitu bahawa kemungkinan apa yang dimaksudkan yang saya faham adalah pada orang-orang Melayu, UMNO sudah tidak lagi memperjuangkan orang Melayu, sebab yang perjuangkannya sekarang adalah PAS dan mungkin Bersatu. Jadi tujuan dia menyatakan bahawa dia setuju bahawa kenyataan Zahid Hamidi bahawa PH dan BN kekal, maka dia seolah-olahnya mengatakan bahawa orang Melayu tidak boleh harap lagi lah kepada UMNO, dan memanglah tak boleh harap pada Pakatan Harapan sebab kononnya mereka aja ada di AP. Baik, kalaulah senario begitulah yang dimaksudkan oleh Ahmad Fadli sebagai Ketua Penerangan PAS, saya nak tanya orang-orang PAS sebagai parti yang kononnya memperjuangkan Islam, dan saya juga selepas itu ingin mengajak orang Melayu berfikir tentang apakah implikasi yang dicakapkan oleh saudara Ahmad Fadli ini. Baik, yang pertama, kepada Ahmad Fadli dan juga orang-orang PAS yang dikatakan memperjuangkan Islam, maka implikasi pertamanya adalah, adakah parti PAS ni memperjuangkan hanya hak-hak untuk orang Melayu sahaja? Apakah ini yang diajar oleh Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Rasulullah kepada seluruh manusia? Maka PAS dengan cara ini seolah-olah mengatakan bahawa partinya hanya untuk kepentingan orang Melayu. Sewaktu saya menjadi ahli PAS selama 30 tahun dahulu, saya faham bahawa Islam itu adalah untuk semua manusia, dan keadilan Islam itu adalah untuk semua manusia. Jadi kita pun boleh melihat pelbagai contoh yang dikemukakan di dalam cerita sirah, seperti yang kita lihat bahawa Saidina Ali dengan cerita tentang perisai yang digunakan oleh orang Yahudi apabila Ali yang ketika itu adalah khalifah mengatakan bahawa ini perisai dia dan dibawa kepada muka keadilan, dan apabila kadi ataupun hakim meminta membawa saksi, Ali membawa anak-anaknya Hasan dan Husin, dan kadi telah menolak bahawa ini tidak boleh menjadi penyaksian kepada kes tersebut dan memenangkan orang Yahudi. Ini menunjukkan bahawa Islam itu adalah adil untuk semua, walaupun orang Yahudi itu bukan orang Islam ketika itu. Jadi di dalam Al-Quran apabila dikatakan berlaku adil, adalah berlaku adil untuk semua. Jadi kenapakah PAS sebagai parti yang melaung-laungkan Islam mengatakan bahawa mudahlah orang Melayu nak buat keputusan? Apa orang Melayu ni lekeh sangat ke? Tak faham Islam? Islam yang adil untuk semua. Maka dilihat bahawa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional serta UMNO di kalangan itu
tidak boleh berlaku adil kepada orang Melayu. Jadi adakah ini yang dimaksudkan sebagai parti yang memperjuangkan Islam? Islam hanya untuk satu kaum Melayu semata-mata. Jadi di sini kita kena renung dalam-dalam bahawa kalau dikatakan sedemikian, perkara yang kita kena ingat lagi satu adalah bahawa kenapa gerakan bersama dengan PAS dan juga bersatu di dalam Perikatan Nasional? Apa gunanya gerakan tu? Gerakan tu adalah parti yang pelbagai kaum, terutamanya kaum bukan Melayu. Kemudian kita lihat juga bahawa orang-orang yang dikatakan penyokong PAS daripada kalangan bukan Melayu, yang entahlah menyokong kerana mereka percaya kepada PAS ataupun mendapat habuan atau gula-gula tersendiri, itu kita tak tahu kenapa mereka menyokong parti yang selalu menghina kaum yang bukan Melayu, mengatakan mereka ni seperti binatang, yang mengatakan mereka ni mudah untuk korupsi. Walhal ramai juga orang-orang Islam, kemungkinan melebihi daripada orang-orang yang bukan Islam yang di dalam korupsi. Jadi di sini kita lihat bahawa PAS dengan kenyataan ini seolah-olahnya mengatakan bahawa perjuangan mereka adalah dari sudut perkauman semata-mata, iaitu satu perjuangan yang satu ketika dulu telah dilaungkan oleh UMNO. Tetapi UMNO kini telah sedar bahawa dia mempunyai keadaan yang boleh mengubah kepada suatu keadaan di mana Melayu yang dipimpinnya adalah Melayu yang global, bukan Melayu yang terperuk dekat madrasah, terperuk dekat kampung, terperuk dekat tempat-tempat yang hanya ada orang Melayu saja. Jadi saya tak ada masalah dengan institusi madrasah atau institusi sekolah agama, kerana ia adalah institusi yang memang berzaman sebelum wujudnya sekolah-sekolah, universiti dan sebagainya. Tetapi sekolah-sekolah pondok atau pesentran dan juga madrasah memperjuangkan Islam untuk manusia. Walhal sekarang ini PAS memperjuangkan Islam untuk Melayu sahaja. Ini yang saya dapat faham daripada kenyataan Ahmad Fadli, bahawa PAS tu untuk Melayu, dan Melayu tu patut menyokong PAS sebab dia Melayu. Jadi kalau begitu, implikasi kedua yang saya hendak nyatakan adalah bahawa bolehkah PAS menjadi pemimpin Malaysia? Bolehkah PAS menjadi pemimpin negara ini di dalam konteks dunia yang penuh dengan orang bukan Melayu? Jadi kalau PAS hanya penting kepada orang Melayu dan tak penting kepada keseluruhan manusia sejagat, jadi ia adalah satu parti yang cukup sempit pemikirannya. Dan kalau kita lihat pemimpin-pemimpinnya, mereka tidak memaparkan keadaan yang meyakinkan bahawa mereka mempunyai pemimpin yang faham ilmu sains, yang faham ilmu matematik, yang faham ilmu kaji hayat, yang faham ilmu tentang falsafah dunia, tentang sejarah dunia, yang dia tahu, yang bahagian dia baca tentang sejarah Islam dan juga selok-belok ilmu Islam yang hanya kepada satu sudut sahaja. Itu pun bukan Islam yang menyeluruh, Islam yang sempit. Jadi soalan di sini adalah bahawa bolehkah PAS menjadi pemimpin Malaysia? Kalau beginilah cakapnya. Kemudian saya pun pernah mendengar bahawa ada juga orang PAS yang mengatakan mereka perlu menarik orang bukan Melayu. Taqiyuddin telah pun memberi ucapan Christmas, memberi ucapan perayaan kaum-kaum lain. Seolah-olahnya ucapan itu saja dah cukup untuk menarik.
Kan tuan, parti politik yang hanya orang kata apa manis di mulut tetapi tidak menunjukkan kepribadian menghormati semua orang, macam mana dia nak jadi parti yang boleh memerintah seluruh negara, seluruh negara tanah Melayu atau semenanjung Malaysia, seluruh Sabah, seluruh Sarawak. Jadi kalau parti ni tak laku dekat Sabah dan tak dengan Sarawak, macam mana dia boleh menjadi parti yang boleh memerintah Malaysia? UMNO boleh dia diterima oleh orang Sarawak dan juga orang Sabah. Tetapi PAS saya kira memang tak laku langsung. Bukan sebab Islam dia tu adalah menjadi cacat, tetapi yang mencacatkannya adalah mereka-mereka yang di dalam parti PAS itu sendiri. Jadi yang lainnya pula adalah bahawa saya ingin mengajak orang-orang Melayu pula memikirkan sama ada mereka akan memberi kepimpinan kepada orang-orang yang hanya berfikiran sempit sedemikian. Jadi pada orang-orang Melayu, saya ingin mengajak mereka semua untuk berfikir, kita hidup di dalam dunia ini, cukupkah sahaja dengan orang-orang Melayu? Adakah kita tak ingat bahawa guru-guru kita ada juga orang-orang yang bukan Melayu? Adakah kita nak lupakan bahawa profesor, pensyarah yang mengajar kita untuk menjadi engineer, arkitek, untuk menjadi doktor, adakah mereka hanya orang Melayu semata-mata? Dan adakah juga kita di dalam hidup kita dengan berjiran untuk tolong-menolong antara satu sama lain, adakah itu hanya dengan Melayu sahaja? Adakah juga kita sewaktu pandemik dahulu, kalau bendera putih itu kita nak memilih, ini orang Melayu ke, ini orang bukan Melayu? Begitukah yang diajar oleh orang-orang Melayu, budaya Melayu? Begitukah yang diajar oleh ustaz-ustaz kita yang dahulu yang bukannya masuk PAS, yang mana mereka ini adalah mengajar kita untuk berbaik antara manusia semua? Bukankah ini yang dituntut oleh Islam daripada Rasulullah SAW, bukannya daripada orang seperti Hadi Awang ataupun Sanusi ataupun Ahmad Fadli sendiri? Jadi di sini kita nak kena tengok, apakah kita hendak mengikut satu parti yang hanya mementingkan satu kaum sahaja demi apa yang dipahamkan sebagai Islam dan demi juga apa yang dipahamkan sebagai Melayu. Saya juga seorang Melayu dan saya juga seorang Islam, dan saya tidak bersetuju langsung dengan kenyataan dan juga implikasi kepada kenyataan sedemikian. Kenapa tuan-tuan? Sebab kenyataan begini adalah mengajak kepada orang Melayu menyisih-nyisihkan dan juga membahagi-bahagikan dan juga berpuak-puak supaya kita ni tidak suka kepada orang yang selain daripada Melayu. Bagaimana kita nak hidup? Bukanlah kita kata kita bergantung kepada orang bukan Melayu, tetapi kita ni manusia, dan Allah sendiri pun dah sebutkan bahawa kita semua diciptakan untuk saling kenal mengenal, saling kita bantu-membantu. Jadi di sinilah hukum ataupun penghakiman yang akan dilakukan oleh Allah SWT adalah kepada dirinya sendiri, bukanlah kepada kita ni kaum Melayu ataupun kita ni kaum Islam. Apa yang akan diputuskan di akhirat nanti adalah tergantung kepada hikmah Allah SWT. Jadi kita harus merendah diri. Jangan kita menganggap bahawa kita ni lebih sebab kita pakai kopiah, sebab kita pakai jubah, tiap-tiap hari pakai kopiah, pakai jubah, pakai selendang Palestin. Tak semestinya kita ni dianggap sebagai orang yang akan masuk ke syurga. Jadi di situ juga telah diingatkan oleh Rasulullah bahawa kalau kita tengok perilaku seseorang itu, ia tidak menjamin bahawa ia akan menjadi ahli syurga, tetapi kita kena lihat dengan perbuatan, akhlak serta juga hati masing-masing dan jiwa yang lapang, dan juga bukan jiwa yang penuh dengan kesempitan
untuk memporak-perandakan dan memecah belahkan rakyat demi untuk menang undi semata-mata. Tuan-tuan, saya ingin akhiri dengan satu pesanan bahawa kita ni orang Melayu. Kalau yang mendengar ni orang Melayu, kita ni orang Islam. Kalau yang mendengar ni orang Islam, kita harus membuat atau keputusan yang berlandaskan kepada ajaran kita yang betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukannya kepentingan sempit parti-partisan politik yang hanya ingin memecah belahkan kita demi untuk meraih kuasa, dan dengan kuasa mereka hanya mungkin mengkayakan diri sendiri dan bukannya membangunkan negara, sebab mereka tak boleh pun nak bangun negara sebab mereka tidak berupaya mempunyai ilmu tentang pembangunan negara dari sudut sains, teknologi, falsafah, sejarah. Hanya di dalam ilmu yang sempit daripada sekolah agama yang singkat ataupun daripada satu institusi semata-mata. Untuk hidup di dalam dunia ni, kita kena mencapai semua ilmu, bukannya hanya satu ilmu yang cukup kecil dan cukup sempit. Ia tidak akan menggoncangkan iman kita. Semalah lagi kalau kita memberi cabaran kepada diri kita, maka kita akan lebih menjadi kuat. Sebab orang yang takut hanya adalah orang yang tidak mempunyai ilmu yang luas dan tak mahu pun ilmu yang luas sebab dia takut kepada ilmu. Dan orang sebegini tidak layak menjadi pemimpin kita dalam negara kita tercinta. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.